Saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak terima kenyataan dan hormati kerajaan perpaduan telah dibentuk. Bank Dunia cadang kerajaan sediakan perlindungan dan keselamatan kepada pekerja tidak formal di negara ini. Juga, 2 bengkel di Sungai Petani terbakar dalam kejadian awal pagi, 16 kenderaan musnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan semua wakil rakyat bekerjasama dan saling melengkapi untuk menguatkan kembali negara baik dari segi kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi maupun pengurusan dana awam. Titah ucapan sulung Tuanku di Dewan Rakyat hari ini menyerlahkan fokus dan rentak pemerintahan baginda selaku Ketua Negara. Sultan Ibrahim menegaskan tidak akan melayan permainan politik oleh sesiapa yang cuba menggugat kestabilan negara. Sebaliknya, baginda mahu semua pihak menghormati pembentukan kerajaan perpaduan yang mentadbir Malaysia ketika ini. Sultan Ibrahim merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat siang tadi. Turut berangkat ke istiadat berkenaan Raja Pemaisuri Agong Raja Zahir Sofia. Antara perkara awal yang dikupas baginda dalam titah ucapannya adalah peranan ahli parlimen dalam memupuk kestabilan politik. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Tegas baginda, sebarang kegagalan atau kejayaan negara bukan terletak di bahu Perdana Menteri sahaja, tetapi kesemua 222 ahli parlimen. Sultan Ibrahim berharap semua wakil rakyat akan memberi keutamaan kepada membela nasib rakyat dan bukan agenda peribadi atau parti semata-mata. Turut disentuh Sultan Ibrahim soal adab ketika berbahasa panjang persidangan. Baginda mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara menjaga adab dan sopan dalam pertuturan. Baginda turut memberi kebenaran kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke dewan ini. Sultan Ibrahim juga bertitah parlimen adalah tempat untuk penggubal undang-undang atau ahli parlimen membuat peraturan. Sehubungan itu, baginda berpandangan tidak masuk akal jika penggubal sendiri tidak mematuhi peraturan yang digubal. Sementara itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga ahli parlimen Marang tidak hadir pada istiadat pembukaan parlimen siang tadi. Berikutan, beliau dilapor menerima rawatan di sebuah hospital di Terengganu. Menerusi titah sama, Sultan Ibrahim turut mahu kerajaan merangka satu dasar bagi mengukuhkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia selari dengan ketegasan baginda yang enggan membiarkan mana-mana pihak menyentuh apatah lagi mempolitikkan isu sensitif berkaitan perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Saya juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama.
Jelas baginda, hubungan perpaduan antara kaum di negara ini masih belum sempurna walaupun setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk. Ia apabila masih ada generasi yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum lain. Sementara itu, Sultan Ibrahim menyokong usaha kerajaan memperkenan langkah penjimatan drastik dan pemberian subsidi bersasar. Ini kerana baginda kecewa apabila dimaklumkan kerajaan sedang menanggung beban hutang semakin besar selepas berada dalam kedudukan defisit fiskal sejak 1998. Baginda bertitah keadaan kewangan yang lemah kini menyebabkan kerajaan sukar melaksanakan projek pembangunan baru atau memberi suntikan kewangan untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi. Sultan Ibrahim turut mempersoalkan sama ada bebanan hutang yang mahu ditinggalkan pentadbiran negara kepada generasi muda akan datang. Justru, baginda mahu dasar baru perlu terus diperkenal bagi melengkapi dasar nasional lain seiring pendekatan negara lebih menyeluruh. Antaranya, pengenalan kepada Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang merupakan satu langkah kem pembaharuan bagi meningkat urus tadbir pengurusan kewangan awam supaya lebih terus dan bertanggungjawab. Sultan Ibrahim menyimpulkan amanat yang disampaikan baginda hari ini mengambil nada halus kerana tidak mahu sesiapa tersinggung. Namun lain keadaannya pada masa hadapan. Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung, tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Sultan Ibrahim turut menzahirkan penghargaan kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menaungi negara selama 5 tahun sebelum ini dengan adil dan bijaksana. Terdahulu, keberangkatan tiba Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia jam 10 pagi di dataran Parlimen disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut menyambut keberangkatan tiba Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal. Sejurus tiba di dataran Parlimen, Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia diiringi ke penterana diraja. Baginda berdua menerima sembah hormat diraja oleh pasukan kawalan kehormatan utama daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Kem Perdana Sungai Besi. Lagu Negaraku kemudiannya dimainkan pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja, diikuti tembakan 21 das meriam oleh pasukan 41 Bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat, Kem Sungai Buloh, Selangor. Sultan Ibrahim seterusnya memeriksa pasukan kawalan kehormat utama dan kembali berangkat ke penterana diraja serta menerima sembah hormat diraja buat kali kedua sebelum lagu Negaraku dimainkan sekali lagi. Persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung 19 hari bermula esok hingga 7 Mac. Manakala sidang Dewan Negara pula dijadual berlangsung 18 Mac hingga 4 April ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof memberi jaminan semua ahli parlimen kerajaan akan memberi komitmen yang tinggi pada persidangan Dewan Rakyat kali ini. Datuk Seri Anwar menerusi media sosialnya berharap agar persidangan kali ini dapat menguatkan lagi kerjasama semua pihak. Beliau turut meminta semua ahli parlimen bersatu hati dan berganding bahu bagi membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat. Manakala Datuk Seri Zahid menyatakan seluruh barisan ahli parlimen kerajaan bersedia sepenuhnya untuk sesi perbahasan titah diraja bermula esok. Datuk Seri Fadilah pula berkata beliau dan seluruh rakyat turut mendoakan agar Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan.
Dalam pada itu, titah diraja yang syarat dengan peringatan dan nasihat disambut baik ahli parlimen termasuk pembangkang. Demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mereka bertekad bekerjasama memelihara kestabilan politik. Beri ruang kepada kerajaan perpaduan untuk merangka, menyusun dasar-dasar untuk menunaikan hasrat yang pertama, iaitu menjaga kebajikan rakyat. Jadi peri pentingnya ahli-ahli parlimen memahami bahawa tempoh untuk kita nantinya menentukan mandat itu adalah semasa pilihan raya. Tempoh sekarang adalah mengurus tadbir negara. Tuanku juga menyeru supaya semua pihak dalam politik negara kita, terutama yang di dalam Dewan Rakyat, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang, perlu mencari jalan untuk bekerjasama dan memastikan kestabilan politik kita terjaga. Ini demi pembangunan negara yang lebih baik dan juga dapat mengembalikan keyakinan dunia luar kepada negara kita. Dalam keadaan negara menghadapi cabaran besar, baik dari segi ekonomi dan sebagainya, maka tentunya ia juga beri kesan kepada rakyat soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebab itu dalam apa juga yang disebut oleh Wahdi Baginda dalam titah kali pertama di Dewan kali ini dengan begitu jelas menekankan soal dan kepentingan rakyat. Politik adalah merupakan satu kaedah untuk mencapai ke Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Tapi yang pentingnya ialah semua pihak harus bekerjasama. Kurangkan politik, termasuklah kedudukan negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia ini yang perlu juga dihormati peranan mereka. Siri akhir laporan khas misteri pembunuhan dan penculikan kanak-kanak. Teruskan bersama Buletin Utama. Bertemu kembali. Kerajaan harus mewajibkan caruman automatik kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada pekerja tidak formal yang memperoleh pendapatan melalui platform digital. Ini perlu bagi mengekalkan golongan berkenaan dalam pasaran buruh selain memaksimumkan sumbangan mereka kepada ekonomi negara. Pengurus Negara Bank Dunia bagi Malaysia, Yasuhiko Matsuda berkata, terdapat keperluan untuk melindungi golongan terbabit yang terdedah dengan risiko jaminan pendapatan berterusan sepanjang hayat. These people feel secure, they are well protected in case, they get into accidents or their business doesn't do well, and then they have something to fall back on so that they can keep engaged in our labor market. Laporan bersama Bank Dunia dan Kementerian Ekonomi mendapati pekerjaan tidak formal Malaysia merosot kepada 26.8% pada 2022 berbanding 38.2% pada 2009. Pembangunan pendigitalan pasca COVID-19 pula mengubah landscape pekerjaan formal kepada pertumbuhan ekonomi gig. Bagaimanapun, hanya 12.6% dari kalangan mereka dilindungi di bawah Aisaraan sehingga 2022. Sementara itu, kerajaan terus komited dalam membela kebajikan pekerja sektor tidak formal seperti yang diketengahkan dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Antara inisiatif kerajaan adalah menerusi peruntukan grant sebanyak RM100 juta bagi padanan caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. This thing is very useful for us because we can look further into what else can be done to help the informal sector in Malaysia, especially when we heard about the issue and challenges faced. So there are real problems that is actually faced by our informal sector. Selain itu, mereka di bawah 60 tahun yang berada dalam sektor tidak formal diberi insentif RM500 setahun menerusi program Aisaraan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. 16 kenderaan termasuk 5 kereta dan 11 motosikal musnah dalam kebakaran membabitkan 2 buah bengkel di Taman Keladi, Sungai Petani, Kedah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Petani, Ismail Muhammad Zim berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu jam 5.23 pagi. Sepasukan anggota BBP Sungai Petani bersama 11 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Operasi turut dibantu 6 anggota BBP Aman Jaya dan pasukan bomba sukarela dari Sungai Petani dan Baka Arang. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan.
Dua episod kami siarkan mengenai kes penculikan dan pembunuhan tragis kanak-kanak di negara ini. Dalam kebanyakan kes, si pelaku diheret ke muka pengadilan. Bagaimana pula dengan kes yang kekal misteri hingga kini? Apakah kekangan dan cabaran dalam mengumpul bukti kukuh bagi mengesan suspek? Sekali lagi bersama wartawan Faris Azman untuk laporan akhir misteri pembunuhan dan penculikan kanak-kanak. Walaupun operasi besar-besaran digerakkan, malangnya kes kehilangan Syalini, pembunuhan Nurin Jazlin dan Zain Ryan antara yang kekal jadi tanda tanya. Bagi pakar forensik, dalam menyelesaikan kes, semua bukti kukuh perlu diperoleh untuk menjejak si pelaku. Bila kita cakap pasal DNA, ada 7 perkara. Air mani, air liur, rambut, darah, kita pergi tisu, dah 5. Nak lagi kan? 3 skop terbabit dapat membantu siasatan apa sebenarnya yang berlaku. Rekonstruksi jenayah sebahagian daripada penyiasatan tempat kejadian dan disiplin dalam sains forensik. Ia bagi membuat kesimpulan mengenai perbuatan jenayah menggunakan pengalaman didaksi dan induktif, bahan bukti fizikal, cara saintifik dan hubungan antara mereka. Dari sudut penyiasatan pihak berkuasa, setiap langkah diteliti. Ia termasuk memastikan tempat kejadian tidak dikontaminasi, meneliti bahan bukti seperti cap jari, jejak darah, cucai biologi dan sebagainya. Dia bermotif dan motif itu mungkin bukan direct kepada kanak-kanak. Motifnya mungkin terhadap ibu bapa, kita tak tahu kan, tetapi mungkin susahnya nak menyasarkan ibu bapa. Tetapi dia menyasarkan kepada kanak-kanak yang rentan inilah, lebih mudah targetnya. Jika segala aspek disiasat, mengapa masih ada lagi kes kekal misteri? Menurut Amidon, sudah tiba masanya negara mempunyai bank data DNA untuk membantu merungkai sesuatu kes. Ada dekat situ, kita dah boleh perkataan tak dapat dirungkaikan mustahil. Kalau kita dah ada DNA data bank, kalau tanya pendapat saya, kalau boleh besok atau tahun ini kita kena wujudkan pusat DNA data bank. Kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin masih lagi belum terungkai. Meskipun kita percaya pihak polis sedang melakukan segala mungkin untuk menahan suspek ataupun dalang yang terlibat. Takziah kepada keluarga Allahyarham dan terus tabah untuk menempuh dugaan yang besar ini. Apapun di zaman teknologi tanpa sepadan ini, peluang untuk penjenayah menyasarkan kanak-kanak cukup mudah, terutama apabila ada titik anak-anak dibuat naik ibu bapa secara berleluasa tanpa menyedari ada mata yang memerhati. Maklumat-maklumat itu dia boleh dapat hanya di hujung jari. Kan, dia mungkin penjenayah itu mungkin boleh set dia punya modus operandi, set masa dan sebagainya itu sebelum dia turun ke crime scene lagi. Sebab apa? Sebab maklumat-maklumat itu lebih mudah diperolehi hasil daripada perkongsian daripada ibu bapa sendiri di sosial media, ataupun penjenayah itu adalah daripada segi hak. Amat penting untuk ibu bapa mempunyai kesedaran mengenai hak kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001 bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Ini kerana penculikan kanak-kanak mungkin satu jenayah terancang dengan tujuan tertentu. Faris Azman, Politik Utama. Masih di Politik Utama. 5 individu yang ditahan susulan kes seorang lelaki diikat dan dipukul sehingga maut selepas kemalangan di Taman Pelangi Semenyih 2 pada 20 Februari lalu akan dituduh di mahkamah esok. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan memaklumkan kelima-lima suspek berusia 22 hingga 52 tahun itu akan dituduh di Mahkamah Bandar Baru Bangi. Difahamkan semua suspek lelaki berusia 22 hingga 52 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki bukan hanya ditarik keluar daripada kereta oleh orang awam selepas kemalangan, bahkan tangannya diikat dan dipukul hingga maut. Kejadian tragis itu berlaku selepas lelaki berkenaan yang memandu sebuah kereta terbabit kemalangan dengan penghantar makanan.
Sejurus kemalangan itu mangsa dikejar orang awam hingga ke Taman Pelangi Semenyih 2 sebelum keretanya terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan. Susulan itu, polis menahan 5 lelaki tempatan berusia 22 hingga 52 tahun di sekitar Kajang dan Semenyih tidak lama selepas kejadian. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memperuntukkan RM1.7 juta bagi macu usahawan desa ke arah digitalisasi melalui program pendigitalan usahawan desa PPU. Ketua Setiausahanya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, peruntukan itu bagi membantu 1,200 usahawan luar bandar beralih ke pendigitalan tahun ini dengan memberi pendedahan secara langsung dan praktikal mengenai pendigitalan perniagaan. Menurut Datuk Seri Ramlan, PPU di bawah program Desa Mall adalah inisiatif tambahan KKDW untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan usahawan desa. Kita akan meneruskan usaha ini dari masa ke semasa bagi memastikan semua usahawan-usahawan kita telah mendapat latihan secukupnya untuk terlibat secara serius dalam platform e-dagang bagi memasarkan produk masing-masing secara digital. Dan kita amat berharap agar usahawan-usahawan di seluruh negara, terutamanya usahawan desa, dapat mengambil peluang ini untuk bersama-sama dengan KKDW dalam setiap program yang kita akan adakan di seluruh negara tak lama lagi. Ditemui selepas merasmikan PPU Siri 1 di Kota Damansara, Selangor, tambahnya di bawah PPU, 12 modul disediakan dengan kerjasama 22 rakan strategik kementerian. Ia merangkumi pendigitalan keuangan, gudang digital, pengurusan gerbang bayaran dan platform e-dagang. Kita telah memasukkan elemen baru dalam program pendigitalan ini di mana kita telah memberi tekanan kepada AI, Artificial Intelligence dan juga kepada Consumer Intelligence, CI. Dan ini kita harap dapat membantu usahawan dalam membuat pilihan pendigitalan yang lebih tepat dalam program PPU tahun 2024 ini. Setakat ini, 2,685 usahawan desa menerima manfaat daripada PPU sejak program itu diperkenal pada tahun 2022. Pada majlis sama, bagi memastikan pengurusan logistik dan penyimpanan stok produk usahawan diuruskan dengan lebih baik, pentadbir Desa Mall membuka sebuah gudang baru berkeluasan 4,000 kaki persegi di M-Hub, Kota Damansara yang mampu memuatkan sehingga 80,000 unit penyimpanan stok. Sementara itu, Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 yang dijadual berlangsung bermula Khamis ini tidak seharusnya dijadikan bahan polemik sesetengah pihak. Datuk Seri Ramlan berkata, Kongres kali ini lebih holistik dan inklusif kerana turut membabitkan bukan Bumiputra selain komuniti Sabah dan Sarawak. Sebab itu dalam forum kita berkaitan dengan menoktahkan Bumiputra ini, kita menjemput panel-panel daripada setiap kaum untuk mereka juga memberikan pandangan macam mana kita bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan yang merentas kaum ini. Datuk Seri Ramlan berkata demikian selepas menghadiri program Malaysia Hari Ini MHI di Seri Petang siang tadi. Turut hadir pengerusi kumpulan Media Prima Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid dan Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia Datuk Muhammad Effendi Omar. KEB 2024 jelasnya turut dirangka dengan teliti bagi memastikan hasilnya lebih bersifat futuristik selain kalis masa sekaligus kekal relevan untuk 30 tahun akan datang. Ia juga wadah menetapkan hala tuju baru dalam memperkasakan Bumiputra untuk mampu bersaing bukan sahaja dalam kalangan bangsa lain di Malaysia, malah juga di persada antarabangsa. Mengulas soal pasca Kongres berkenaan, Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Seri Azhar Abdul Manaf berkata, penekanan terhadap 3P iaitu penyertaan, pemilikan dan penguasaan akan dijadikan strategi baru. Kita bersedia untuk menerima segala tanggungjawab untuk memastikan bahawa apa jua resolusi yang timbul daripada KEB nanti, bilanya berkaitan dengan MARA, kita akan memberi tanggungjawab sepenuhnya untuk pastikan bahawa inisiatif atau resolusi yang dibentangkan tadi kita akan laksanakan mengikut apa yang diberi tanggungjawab pada kita. Kongres 3 hari itu membabitkan pembentukan 10 kluster, antaranya merangkumi reformasi pendidikan dan modal insan serta daya saing perusahaan Bumiputra. Turut diberi fokus pemerkasaan luar bandar dan masyarakat orang asli, TVET pilihan kerjaya utama, ekonomi Bumiputra Sabah dan Sarawak dan penguasaan teknologi baru. Seketika nanti, bunuh tukang kebun dan pengajar gereja, penganggur di penjara 80 tahun. Jaringan Faisal Halim diumum gol terbaik Piala Asia 2023.
Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh mengumum letak jawatan. Honor Magic V2. Telefon pintar lipat masuk ternipis dan teringat. Masa untuk memaparkan penakrifan inovasi baharu. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 80 tahun dan 24 sebatan di Mahkamah Tinggi Tawau selepas dia mengaku bersalah atas dua pertuduhan membunuh dengan menggela seorang tukang kebun dan seorang tenaga pengajar di sebuah gereja di Ladang Pinang Sempurna 2 tahun lalu. Nurhan Khalid, 31 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibacakan dalam bahasa Bajau oleh jurubahasa mahkamah di hadapan hakim. Tertuduh didakwa membunuh kedua-dua individu itu antara jam 4 hingga 5 petang 26 Jun 2022. Mahkamah mengarahkan hukuman penjara berjalan serentak dari tarikh tangkapan. Cukai jualan barang bernilai rendah bagi barangan import dalam talian diperkenal tahun ini bagi membantu perniagaan tempatan bersaing terutama dari segi harga. Selepas lebih sebulan dilaksanakan, adakah cukai baru ini benar-benar membantu mengurangkan jurang kos antara perniagaan asing dan tempatan? Ikuti laporan Afrina Romzi. Seperti cendawan tumbuh selepas hujan, jumlah platform dalam talian mencanak ketika pandemik COVID-19 membawa perubahan kekal terhadap corak pembelian pengguna. Menurut dosen pendapatan di Jana E-Dagang mengalami pertumbuhan kukuh 23.9% mencecah RM1 trilion pada 2021. Pada awal 2023, bilangan pembeli dalam talian meningkat 8.3% kepada 15.63 juta pembeli. Pembelian dalam talian menjadi pilihan kerana ia memudahkan serta harganya yang rendah terutama produk asing dari China. Bagi mengimbangi kos yang perlu ditanggung peniaga tempatan dan asing, kerajaan melaksanakan cukai LVG bermula 1 Januari lalu. Menurut Persatuan PKS, penjual tempatan menanggung kos yang lebih tinggi berbanding penjual asing. Selain cukai korporat, kos utiliti, sewa dan gaji pekerja, mereka juga dikenakan cukai SST yang dinaikkan kepada 8% pada bulan depan. Teks ini akan menjadikan kos lebih tinggi untuk barangan tempatan untuk dijual di tempatan sini. Mereka tak ada. Lagipun tahun ini kita akan mendapat naik naik dalam tarif air, tarif electricity. So yang semua ini akan menjadikan saingan kita rendah. Peniaga barangan atas talian dari luar negara, dia tidak ada cukai jualan. Yang ini kalau kita tidak ada LVG ini, kita akan dapat lihat perbandingan harga barang yang berlainan. Walaupun kesan daripada cukai LVG belum begitu dirasai, peniaga tempatan mengakui ia membantu mereka bersaing dengan produk luar. Dan apabila jurang harga antara barangan import dan tempatan dapat dikurangkan, ini memudahkan pengguna untuk menyokong perniagaan tempatan. Bila orang support, dia akan pergi kepada peluang pekerjaan lah pula. So bila dapat buka peluang pekerjaan dekat orang tempatan, dia akan membantu orang tempatan dapat kerja. Dan kemudian sebersedikit juga akan dapat membantu ekonomi Malaysia lah. Bagaimanapun, Persatuan PKS berpendapat kenaikan kos sara hidup telah mengubah trend pembelian pengguna, terutama bagi barangan bukan keperluan. Pasaran ni tiada meriah. Right, kebanyakan syarikat kecil yang menjual barangan yang tidak perlulah bagi barangan hiasan itu bagi rakyat Cina pun kurang. So ini maksudnya memang consumer spending memang terjejas dan Justeru, beliau berharap hasil kutipan cukai LVG serta reformasi dasar seperti rasionalisme subsidi bersasar dapat membantu kerajaan untuk menaik taraf kehidupan rakyat. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kuasa membeli pengguna.
pengguna bebas sama ada untuk membeli barang import dalam talian ataupun membeli barangan tempatan di kedai fizikal. Untuk itu, diharapkan cukai LVG ini dapat memberikan persaingan yang lebih sihat dan saksama antara kedua-dua belah pihak ini tanpa membebankan pengguna. Afnia Romzi, TV3. Membuka peluang ekosistem berdaya tahan sekaligus terus memacu industri di Sabah. Itu objektif Petronas dalam menganjurkan Sabah OGSE Partners Day. Menerusinya, Petronas komited memupuk peningkatan kerjasama dalam sektor minyak dan gas untuk vendor berkembang dan memacu nilai mampan ke peringkat serantau dan global. Berjaya menarik penyertaan vendor di Sabah, Sabah OGSE Partners Day melibatkan industri pemimpin dan pakar pelbagai bidang yang berkongsi pandangan tentang trend semasa. Pada majlis itu, Petronas melancarkan Kinabalu Activity Outlook yang disempurnakan Pengurus Besar Kanan Pembentukan Industri dan Kolaborasi Kumpulan Perolehan Petronas Syahrudin Hassan dan disaksikan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri Sabah, Datuk Thomas Logijin. Platform hari ini juga berfungsi untuk berkongsi pandangan tentang hala tuju industri, memupuk rangkaian dan menyumbang kepada kemajuan sektor minyak dan gas Sabah. Kinabalu Activity Outlook memainkan peranan penting dalam memacu industri minyak dan gas di Sabah dengan memberikan panduan untuk jangka masa 3 tahun yang akan datang tentang aktiviti OGSE di Sabah. Kinabalu Activity Outlook ini menggariskan rancangan menyeluruh merentas pelbagai kategori industri, merangkumi kedua-dua perniagaan huluan dan hiliran. Tambahnya, Petronas akan mengukuhkan perkongsian dengan Kerajaan Negeri Sabah bagi memacu pertumbuhan ekonomi negeri selain meningkatkan keupayaan bakat tempatan dalam industri minyak dan gas. Acara itu turut menampilkan sesi perkongsian mengenai bantuan pembiayaan yang tersedia untuk pemain OGSE. Ada strategi collaboration dari segi SOGSE untuk oil and gas services and equipment punya industri, dan dari sana kita boleh dapat satu sinergi lah dengan pihak Petronas dan juga pihak kerajaan negeri juga. It's good initiative lah by Petronas actually, because I believe this session memang will help local contractor, especially in Sabah. Turut ditekankan kepentingan kerjasama merentas industri dan penciptaan bersama untuk melakar sempadan baru dalam industri OGSE, khususnya dalam menghadapi peralihan tenaga. Honor Magic V2 serba baharu. Telefon pintar lipat masuk ternipis dan teringan. Memecahkan sempadan antara bar dan telefon boleh lipat. Memperkenalkan perisai engsel keludi yang pertama di dunia. Lebih kokoh dan meyakinkan. Bateri 5000 mAh silicon carbide Honor untuk penggunaan intensif. Paparan pengaturan cahaya tanpa risiko. Inovasi reka bentuk dipertingkatkan untuk ketumpatan tenaga yang lebih tinggi. Honor Magic V2 serba baharu.
Salam sejahtera. Kini sah jaringan pemain kebangsaan Faizal Halim ketika mentang Korea Selatan dalam aksi kumpulan E kempen bersebab Piala Asia di Doha Januari lalu diangkat sebagai jaringan terbaik kejohanan selepas jauh meninggalkan 7 pesaing lain seperti yang diumumkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC hari ini. Pencapaian ini sebenarnya akan menjadi detik paling manis untuk dikenang penyerang lincah Harimau Malaya berkenaan kerana menjadi pemain Malaysia pertama diiktiraf terbaik oleh Bola Sepak Asia bagi kategori itu. Berdasarkan undian bagi gol tercantik Piala Asia 2023 di laman AFC yang bermula dari 21 hingga 25 Februari semalam, Faizal meraih undian tertinggi berbanding 7 pesaing lain iaitu dengan 85%. Ia diikuti pemain Jordan Mosa Altamari yang menerima 9% undian, manakala tempat ketiga menjadi milik bintang Korea Selatan Song Hyun-min dengan 3%. Apa yang menarik, ketiga-tiga jaringan itu turut hadir daripada pasukan yang beraksi dalam kumpulan E. Gol yang disumbangkan Faizal itu menjadi pilihan penyokong untuk iktiraf gol tercantik kejohanan selepas pemain berusia 26 tahun berkenaan bijak memperdaya pertahanan dan penjaga gol Korea Selatan untuk gol penyamaan Harimau Malaya pada minit ke-51. Jaringan itu menjadi pencetus kepada Harimau Malaya untuk melakar kebangkitan dramatik mengikat Korea Selatan 3 sama pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Al-Janoub. Selepas berakhir perlawanan itu juga, AFC sebelum ini turut menganggap gol Faizal itu sebagai satu keajaiban yang berlaku di pentas Piala Asia. Untuk rekod sebanyak 132 gol dijaringkan dalam 51 perlawanan di Piala Asia 2023 edisi ke-18 kali ini. Saya tak pernah menjangka saya dapat mengatasi pemain-pemain yang hebat, nama-nama yang besar. Ini semua atas rezeki, atas usaha saya, atas rakan-rakan saya yang membantu. Semua rakyat Malaysia, coach daripada pasukan kebangsaan, coach Kim, apa semua yang terlibat dalam membantu saya untuk menjadi seorang player yang terbaik. Begitu juga dengan kelab saya, banyak membimbing saya. Tahniah Faizal Halim. Dan ini juga satu lagi berita menggembirakan buat Arena Sukan Kebangsaan. Perkutan sudah memiliki atlet potensi pingat untuk disandarkan ke Tamasya Sukan Olimpik Los Angeles 4 tahun lagi. Ia susulan kejayaan pelumba muda wanita basket track Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri yang mencipta sensasi memenangi pingat emas acara kirin di kejohanan basket track Asia ACC di New Delhi semalam. Kejayaan Nurul Izzah itu menamatkan penantian 12 tahun negara bagi meraih kejuaraan dalam acara bertaraf Olimpik berkenaan di ACC. Malah lebih manis, seorang lagi pelumba negara, Anis Amira Rusidi, turut menjejaki pentas podium apabila meraih pingat gangsa. Nurul Izzah Izzati yang baru berusia 20 tahun menampilkan kayuhan bertenaga dalam acara kirin akhir untuk mengatasi Tong Mei-chi dari China yang merangkul perak. Manakala Anis Amira Rusidi turut tidak menghampakan apabila melengkapkan kedudukan podium menerusi pingat gangsa dalam saingan yang berlangsung di Velodrome Indira Gandhi. Kali terakhir Malaysia memenangi emas kirin wanita di ACC adalah pada edisi 2012 di Kuala Lumpur menerusi Fathiah Mustafa. Kejayaan pada hari kelima semalam membolehkan Nurul Izzah Izzati menambah lagi pungutan pingat selepas dia meraih gangsa acara pecup wanita dan perak pecup wanita berpasukan bersama Anis Amira dan Nurul Iliana Syafiqah Azizan. Bagi pengarah teknikal skuad pembaskan negara John Beasley, pencapaian Nurul Izzah Izzati dan rakan sepasukan di ACC kali ini bagaikan sudah dijangka lebih awal. Menurutnya, barisan pelumba wanita berada dalam persediaan yang baik ke ACC. Malah, Beasley percaya pelumba kelahiran Kedah itu mampu mencipta sekali lagi kejayaan dalam acara 500 meter ujian masa apabila turun dalam acara kegemarannya itu hari ini. Tanpa Beasley, apa yang dicapai di New Delhi juga memberikan harapan potensi pingat dalam acara basket track wanita buat kontingen Malaysia di pentas Olimpik Los Angeles 2028 kelak. Namun begitu, masih terdapat beberapa aspek yang harus dilakukan untuk Nurul Izzah dan rakan-rakan untuk terus berada di puncak prestasi. Dalam pada itu, jago basket track negara Dato' Azizul Hasni Awang turut menzahirkan pujian atas pencapaian Nurul Izzah Izzati di ACC. Pemenang pingat acara kirin Sukan Olimpik Tokyo itu berpendapat kejayaan di New Delhi sebagai permulaan untuk Nurul Izzah Izzati melangkah lebih jauh. Bagi Dato' Azizul Hasni, saiz fizikal bukan faktor utama untuk seseorang mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan kejohanan seperti ACC itu adalah platform terbaik untuk pelumba negara menunjukkan keupayaan sebenar mereka.
Datuk Azizul Hasni turut memuji Anis Amirah Rusidi turut berjaya membanggakan Malaysia selepas meraih gangsa dalam aksi final itu sekalipun berlumba dalam keadaan cedera. Baik, kita teruskan dengan perkembangan membabitkan juara dunia badminton para Chia Late Hao. Nada yang cukup gembira diluahkan jaguh negara itu berkaitan kejayaannya memahat satu lagi sejarah di kejuaraan dunia badminton para yang berakhir di Pattaya semalam. Pencapaian merangkul gelaran dunia berganda dalam acara individu dan bergu itu juga semakin menyemarakkan hasrat pemain berusia 36 tahun berkenaan untuk menguasai podium Paralimpik buat kali kedua sekalipun faktor usia kian menghambat prestasinya. Pasukan badminton para negara tiba di tanah air petang tadi selepas menutup tirai kempen kejuaraan dunia di Thailand semalam. Chia Late Hao yang paling unggul menerusi pingat emas persorangan SU5 dan bergu laki jelas lega dan bangga dapat mempertahankan gelaran yang dimenanginya di Tokyo 2 tahun lalu. Mesti ada desire, mesti ada itu pembakar semangat lagi lah sebab 8 tu saya pun telah cipta satu sejarah dan rekod diri sendiri dan untuk negara Malaysia juga dan juga sama level dengan Datuk Niko Dewitt sudah. Jadi saya nak menambah lagi lah mungkin kalau dapat rezeki saya akan menambah lagi rekod ataupun mencipta lagi sejarah. Juara edisi 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 dan 2022 itu mengambil risiko apabila beraksi dalam keadaan kesakitan di Pattaya yang merupakan medan kelayakan terakhir ke Paralimpik berikutan mengalami kecederaan otot bahu kiri koyak. Slot ke Paris kini berada di genggamannya dan hanya menunggu pengumuman rasmi sahaja dijangka April nanti. Pemenang emas Paralimpik Tokyo 2020 itu dijadual mengikuti program pemulihan terlebih dahulu selepas ini sebelum mempertimbangkan penyertaan seterusnya di saingan para dan normal sebagai medan persiapan tambahan ke Tamasya terbesar dunia itu hujung Ogos nanti. Kita jangan bagi dia tekanan, yang penting itu. Tapi training tetap akan saya bagi tambahan, kuat-kuat lagi, kita tambah kekurangan dia dan kita baca lawan dia, kita diskusi. Tapi saya tak bagi tekanan dia. Karena untuk turnamen yang selanjutnya ini dia main biar dia enjoy aja. Melihatkan bilangan kecil atlet yang layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 setakat ini, keistimewaan yang dinikmati atlet di bawah program Road to Go RTG dijangka bakal diperluaskan. Menurut Ketua Kontijen Negara Datuk Hamidin Mohamad Amin, sekiranya sebelum ini hanya atlet di bawah program itu sahaja yang diberi perhatian khusus, namun kini semua atlet yang layak walaupun tidak disandarkan pingat emas bakal diberikan perhatian sama rata. Jelas Datuk Hamidin, perkara ini sudah dibangkitkan kepada pihak kementerian, malah menterinya Hannah Yeoh bersetuju untuk memberi sokongan kepada atlet yang layak. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyalurkan semua keperluan menerusi Majlis Sukan Negara MSN, Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Institut Sukan Negara ISN kepada semua atlet yang layak ke Olimpik Paris 2024. Di dalam keadaan beberapa atlet kita gagal ke Olimpik ni, kita macam saya katakan awal, kita punya jumlah tu dah makin mengecil. Jadi mana yang kita boleh support apa saja kepada atlet ni, memang mereka telah luahkan kepada saya dan kita akan bagi sokongan through MSN ke OCM ISN ataupun daripada pihak menteri untuk support pemain-pemain ni walaupun bukan road to goal. Setakat ini, hanya 5 atlet negara layak secara merit beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 mengikut sukan masing-masing. 2 daripadanya ialah dari sukan air iaitu pelayaran dan terjun, manakala bakinya ialah menembak, memanah dan basikal lebuh raya. Namun, ada beberapa lagi sukan yang masih melalui proses kelayakan iaitu basikal dan badminton. Datuk Hamidin berkata demikian selepas mengadakan lawatan ringkas untuk melihat persiapan atlet negara hari ini. Sesi pagi dimulakan dengan melawat persiapan atlet memanah negara Ariana Nordania Nozairi sebelum melengkapkan sesi lawatan ketiganya bertemu Nur Syazrin Latif dari Sukan Pelayaran. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM mengambil langkah awal dengan menamakan 2 gelanggang sebagai venue gantian sekiranya pembukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil berada pada tahap yang kurang memuaskan selepas penganjuran konsert Ed Sheeran Sabtu lalu. Menurut Presiden Datuk Hamidin Mohamad Amin, 2 gelanggang alternatif berkenaan adalah Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri dan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Terengganu yang akan digunakan bagi skuad Harimau Melaya menghadapi kelayakan Piala Dunia 2026 Mac depan.
Home of Harimau Melaya sekali lagi jadi tumpuan apabila menjadi venue konsert berskala mega Sabtu lalu. Ia mencetus satu lagi kebimbangan terhadap keadaan Padang menjelang kelayakan Piala Dunia berdepan Oman 26 Mac nanti. Ini bukan yang pertama. Sebelum ini, Stadium Nasional Bukit Jalil pernah timbul kontroversi susulan pembukaan Padang yang tidak rata ekoran penganjuran konsert Jelajah Dunia Coldplay yang telah berlangsung 22 November tahun lalu. Saya rasa kalau Bukit Jalil tak bagus, mungkin Stadium Johor, Stadium Sultan Ibrahim. Tapi saya tak ada dapat maklum lagi dengan pemangku Sultan Johor lagi. Saya rasa itu yang terbaiklah. Kalau tak ada, Terengganu dengan situ. Itu antara yang terbaik. Kerana Coach Kim ni nakkan dia nakkan kualiti Padang yang cantik. Tu dia punya itu important dia. Untuk rekod, Malaysia pernah mengadakan perlawanan Harimau Melaya di dua venue berkenaan. Kali pertama di Stadium Sultan Ibrahim ialah ketika bertemu Turkmenistan dan Hong Kong, manakala dua aksi persahabatan dengan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini diadakan di Gombadak, Terengganu. Selepas ini, pasukan kendalan Kim Panggon akan menentang Oman pada 22 Mac, namun perlu terbang ke gelanggang lawan terlebih dahulu pada 22 Mac. Laporan itu tadi mengakhiri semasukan segmen Antara Masa kita bersama Amirul. Saya Farid Zulkarnain. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan luar negara. Perdana Menteri Palestin Mahmud Ashtiyah mengumumkan peletakan jawatan kerajaannya yang memerintah sebahagian daripada tebing barat yang diduduki. Beliau berkata ia susulan perkembangan berkaitan pencerobohan ke atas semenanjung Gaza dan peningkatan konflik di tebing barat serta Baitul Maqdis. Tindakan itu dilihat sebagai satu langkah ke arah mencapai keamanan di Asia Barat, juga tekanan daripada negara-negara Arab dan Amerika Syarikat kepada Presiden Mahmud Abbas mereformasikan pihak berkuasa Palestin PA untuk mentadbir Gaza sebaik perang berakhir. Israel bagaimanapun menolak sekeras-kerasnya rancangan ini kerana tidak mahu melihat sama ada Hamas ataupun PA, pimpinan Fatah, mentadbir Gaza. Ashtiyah sekaligus menekankan perlunya langkah politik dan kerajaan yang baru. Ujarnya lagi, peringkat seterusnya memerlukan langkah politik baru yang mengambil kira realiti semasa di semenanjung Gaza, selain menggesa untuk konsensus dan pelanjutan pemerintahan pihak berkuasa Palestin ke atas tebing barat dan Gaza. Israel hari ini mengemukakan pelan pengusiran orang awam dari Gaza. Ia selepas Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu menyatakan pencerobohan darat ke atas Rafah adalah perlu, kononnya demi kemenangan penuh. Namun kenyataan itu tidak mengemuka sebarang butiran hala tuju rakyat Palestin itu akan dipindahkan. Pengumuman itu dibuat selepas rundingan pakar Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat bertemu di Doha yang turut dihadiri wakil Israel dan Hamas. Sekutu Israel Amerika Syarikat berkata usaha damai berterusan itu membuahkan persefahaman ke arah gejatan senjata dan pembebasan tebusan. Manakala sumber Hamas pula berkata kumpulan itu mendesak pengunduran tentera Israel. Angka kematian terbaru di Gaza kini merekodkan 29,692 orang. Manakala mangsa yang cedera sejak perang Israel-Palestin meletus sebanyak 69,879 orang. Kementerian Kesihatan Palestin dalam satu kenyataan akhbar memaklumkan dalam tempoh 24 jam, tentera rejim membunuh 86 rakyat Palestin dan mencederakan 131 yang lain di semenanjung Gaza. Tambahnya, ramai mangsa masih kekal berada di bawah runtuhan akibat pengeboman bertubi-tubi serta kekurangan kaki tangan pertahanan awam dan ambulans. TV Palestin melaporkan pengeboman intensif juga membunuh 48 mangsa di utara dan selatan Gaza semalam, termasuk 23 di bandar selatan Khan Yunis. Parti Konservatif Britain menggantung salah seorang ahlinya di Parlimen, Lee Anderson, selepas dia mengeluarkan kenyataan mendakwa Datuk Bandar London, Sadiq Khan, kini dikawal oleh pejuang Islam. Menurut Sadiq, komen yang dikeluarkan Anderson jelas berbau perkauman dan bersifat Islamofobia serta sengaja mencetuskan kebencian terhadap umat Islam di London. Setelah hampir 2 tahun tertangguh, keputusan permohonan Sweden untuk menyertai NATO bakal diketahui dalam tempoh terdekat apabila Hungary, negara NATO terakhir yang belum beratifikasi permohonan Stockholm, bakal membuat pengundian khas di Parlimen negara itu. Parti pemerintah, Parti Fidesz yang memiliki majoriti besar dalam Parlimen secara terbuka mengumumkan akan menyokong undian berkenaan bagi membolehkan Sweden diterima masuk ke dalam blok.
Pekan Chinatown di New York sesak apabila ribuan pengunjung menyertai kemeriahan perarakan Tahun Baru Cina yang memaparkan tarian singa dan naga selain persembahan mercun. Perarakan terbabit yang kini memasuki tahun ke-26 menampilkan tema Tahun Naga, antara yang menjadi tarikan utama pengunjung di Chinatown. Jika sebelum ini sering tampil dengan imej ayu, filem baru lakonan Sofia Al-Barakbah, Reza, akan menampilkan sisi berbezanya. Membawa watak sebagai Mira dalam filem genre romantik komedi aksi itu, Sofia melakukan sendiri aksi lasak tanpa bantuan stuntman. Ditemui di set penggambaran filem Reza, Sofia berkata sudah sampai masanya dia melangkah jauh dalam bidang lakonan. Untuk itu, meskipun pihak produksi menyediakan pelakon aksi lagak ngeri di lokasi penggambaran, dia memilih untuk melakukannya sendiri. Okey, ni best punya experience sebab Sofia sebelum ni tak pernah dapat lagi watak yang full on macam kena buat fight sendiri kan. So ini first time lasak lah watak. Compare to watak Sofia sebelum ni tak ada yang selasak watak ni. Tapi best lah. So Sofia dapat keluar daripada my comfort zone. Dalam filem arahan Ahmad Idham Ahmad Nazri itu, Sofia berganding dengan pelakon Alif Sata selaku terajuk utamanya. Filem Reza terbitan Grand Brilliant Studio Sdn Bhd mengisahkan watak Reza lakonan Alif Sata yang berubah 360 darjah selepas menyelamatkan Mira yang dijumpainya dalam bonet sebuah kereta. Reza akan menemui penonton di Pawagam hujung tahun ini. Sekian paparan buletin utama. Baiklah, sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual Taman Papan Selaju tertinggi di dunia. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam dan Assalamualaikum.